Seperti mana yang pernah saya maklumkan, pembukaan semula sekolah akan dilaksanakan secara berperingkat. Sebagai permulaan, pembukaan sekolah hanya melibatkan kelas-kelas peperiksaan awam, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan peperiksaan antarabangsa yang setara. Saya pasti ibu bapa tertanya-tanya bagaimana keselamatan anak-anak apabila sekolah dibuka semula nanti. Jangan bimbang. Kami yakin dengan kerjasama guru ibu bapa, guru-guru dan anak-anak dalam mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan, anak-anak kita dapat hadir ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dalam keadaan yang selamat. Dalam hal ini, kami amat berharap agar ibu bapa atau penjaga dapat memastikan bahawa anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke sekolah. Sekiranya ibu bapa atau penjaga mendapati anak-anak tidak sihat atau bergejala seperti demam, batuk, selsema, sakit tekak dan sesak nafas, tolonglah jangan hantar mereka ke sekolah. Sebaiknya bawalah anak-anak ini membuat pemeriksaan kesihatan yang sewajarnya. Saya ingin kongsikan serba sedikit gambaran awal pergerakan di sekolah nanti. Apabila murid sampai di sekolah, guru-guru bertugas akan memeriksa suhu badan mereka di pintu masuk sekolah. Pemeriksaan suhu badan juga akan dibuat kepada guru, warga sekolah dan individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah. Sesiapa yang mencatatkan suhu badan melebihi 37.5 degree Celsius atau bergejala tidak akan dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Setelah pemeriksaan suhu badan dibuat, murid perlu mengikut laluan pergerakan yang telah ditetapkan untuk menuju ke kelas masing-masing. Sewaktu di sekolah, murid akan diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri, terutamanya amalan mencuci tangan dengan kerap. Contohnya, apabila murid tiba di sekolah, pada waktu rehat dan juga sebelum meninggalkan sekolah. Di dalam kelas nanti, meja-meja akan disusun pada jarak 1 meter. Secara umumnya, kapasiti maksimum untuk sebuah kelas dengan mengambil kira penjarakan sosial adalah tidak melebihi 20 orang murid. Namun begitu, untuk ruang yang lebih besar seperti dewan sekolah, kapasiti tentunya lebih tinggi. Bagaimana pula keadaannya pada waktu rehat? Tentunya ibu bapa membayangkan anak-anak bersesak-sesak di kantin. Jangan risau, waktu rehat adalah secara berperingkat. Di kantin nanti, makanan dan minuman akan siap dibungkus. Murid perlu beratur mengikut tanda penjarakan semasa membeli makanan di kantin. Murid akan makan di dalam kelas masing-masing di bawah pengawasan guru. Ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menyediakan bekal makanan untuk anak-anak mereka. Selain daripada pengawasan guru di sekolah, kami mohon jasa baik ibu bapa atau penjaga supaya sentiasa berpesan kepada anak-anak agar mengamalkan penjarakan sosial dan menjaga kebersihan diri pada setiap masa. Di samping itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG juga digalakkan untuk berganding bahu bersama pihak sekolah dalam membuat persiapan sebelum sekolah dibuka dan juga semasa sekolah beroperasi. Aktiviti di luar bilik darjah seperti
seperti sukan dan kokurikulum secara bersemuka tidak dilaksanakan sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan. Begitu juga dengan perhimpunan sekolah. Saudara-saudari, ingin saya jelaskan bahawa garis panduan ini akan ditambah baik dari semasa ke semasa berdasarkan nasihat KKM mengikut keperluan dan kesesuaian. Kami sedar, ibu bapa, guru dan anak-anak, tenanti-nanti bilakah tarikh sebenar sekolah akan dibuka semula. Untuk makluman semua, setelah mengambil kira pandangan dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, KPM telah menetapkan bahawa tarikh pembukaan semula sekolah untuk murid kelas peperiksaan awam iaitu SPM, SVM, STPM dan STAM serta peperiksaan antarabangsa yang setara bagi seluruh negara adalah pada hari Rabu 24 Jun 2020. Sekali lagi di sini saya amat memohon jasa baik ibu bapa untuk memastikan hanya anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke sekolah. Untuk anak-anak pula, pastikan sewaktu di sekolah nanti patuhilah segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Warga sekolah juga sentiasa perlu mematuhi segala garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan. Tentunya ibu bapa yang mempunyai anak-anak selain daripada kelas peperiksaan awam tertanya-tanya, bilakah pula anak mereka akan ke sekolah? Seperti mana yang telah saya maklumkan, sekolah akan dibuka secara berperingkat. KPM akan mengumumkan sebarang perkembangan berkaitan perkara ini dari semasa ke semasa. Buat masa ini, pembelajaran di rumah akan diteruskan. Memandangkan guru-guru telah kembali ke sekolah, pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dipelbagaikan dengan akses kepada kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah. Kami di KPM amat berharap agar pembukaan semula sekolah mulai 24 Jun 2020 ini berjalan lancar bagi membolehkan anak-anak dapat meneruskan persekolahan dalam keadaan yang selamat. Apa yang penting, kita semua perlu terus patuh kepada arahan dan saranan kerajaan. Kata seorang dibulati, kata bersama diperiakan. Sama-sama kita doakan agar keadaan akan pulih sepenuhnya dan semua murid akan dapat kembali ke sekolah. Sekian, terima kasih. Abi, mungkin YB boleh perincikan sikit dalam kelas tu tadi YB kata maksimum 20 murid. So lebihan murid tu bagaimana? Yang kedua, bagaimana SOP di dalam bas sekolah? Dan yang ketiga, adakah pihak sekolah akan mewajibkan pemakaian topi muka? Sebab WHO sangat galakkan sekarang pemakaian topi muka itu sendiri. Pertama sekali, jumlah maksimum murid-murid dalam kelas. Ini ada sedikit kekeliruan. Ada yang kata 18, 17 dan sebagainya. Asasnya adalah mesti ada penjarakan sosial dalam kelas. Itu asasnya. Maknanya jarak di antara satu meja ke satu meja yang lain adalah 1 meter. Jadi bergantung kepada saiz kelas, ada di antaranya, katakanlah sebelum ini kelas tersebut mempunyai 40 orang pelajar. Ya, dan apabila kita buat penjarakan sosial, maknanya cuma 20 orang pelajar boleh ditempatkan dalam satu kelas. 20 orang lagi akan ditempatkan dalam kelas yang berikutnya. Katakanlah di sekolah itu terdapat dewan yang boleh digunakan untuk jumlah pelajar yang lebih ramai dan kelas tersebut mempunyai 40 orang pelajar. Makanya pelajar tersebut 40 orang boleh berada di dalam dewan tersebut dengan syarat meja-meja disusun dalam jarak 1 meter.
Untuk memastikan SOP ini dipatuhi, pihak kementerian telah maklumkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pihak PPD supaya membuat pemantauan terhadap sekolah-sekolah. Kita sekarang ini telah memulakan pemantauan terhadap sekolah-sekolah dan saya juga telah meminta kedua-dua timbalan menteri serta pegawai kanan kementerian untuk turun ke sekolah tanpa memberitahu sekolah. Ya, untuk pengetua dan guru besar di luar sana, untuk guru-guru, insya-Allah ada peluang kami akan singgah di mana-mana sekolah. Ya, bukan tujuan apa, untuk memastikan bahawa semua sekolah bersedia. Guru-guru pula, adakah semua guru-guru terlibat perlu datang ke sekolah ke macam mana, ataupun guru-guru yang tak terlibat tu tak perlu? Seperti mana kaki tangan kerajaan yang lain, kapasiti kaki tangan kerajaan sekarang telah hampir pada 100%. Semua guru-guru akan kembali ke sekolah. Semua guru-guru akan kembali ke sekolah. Sebab itu saya sebut tadi dalam kenyataan saya bahawa apabila guru-guru ini telah berada di sekolah, maka kaedah-kaedah pengajaran itu boleh dipelbagaikan. Kalau perlu membuat cetakan dan sebagainya, boleh dicetak di sekolah, boleh diedarkan kepada ibu bapa mungkin boleh ambil soalan di sekolah dan sebagainya. Kaedah itu akan lebih meluas, ya, apabila guru-guru dapat kembali semula ke sekolah. Sekolah ini waktu mulanya dan waktu akhirnya akan diadakan secara berperingkat. Cuma masanya kita akan maklumkan dalam masa terdekat. Tujuan untuk kita adakan pembukaan sekolah pada waktu masuk ke sekolah dan waktu balik ini secara berperingkat kerana kita khawatir sekiranya ibu bapa mengambil keputusan untuk menghantar sendiri anak-anak ke sekolah sebelah pagi. Kalau tidak dilakukan secara berperingkat, maka di sekolah itu akan agak berlaku kesesakan. Jumlah pelajar adalah seramai 500,444 orang. Ini termasuk pelajar SPM, SVM, STAM, STPM dan pelajar peperiksaan antarabangsa. Melibatkan sekolah menengah kebangsaan sebanyak 2,440 buah sekolah menengah dan beberapa ratus buah sekolah antarabangsa.